Shot-shot yang macam ni korang boleh tengok lah dekat dalam konten Mr. Kokom ke MTAS Production lah. Dia memang suka buat apa jenis-jenis floating macam tu. Ramai kata itu adalah stabilizer. Itu bukan stabilizer, itu adalah tripod shot Kita boleh buat macam tu. Hello, Assalamualaikum semua. Saya Cikgu Luan, seperti saya Rotan. Hari ni kita nak cuba compare tripod murah yang RM10, RM20 ni korang boleh beli kat Shopee dengan Lazada dengan tripod yang mahal sikit dalam RM150, RM200. Cikgu Luan, kenapa nak tripod mahal-mahalan sampai ratus-ratus ringgit tu semua kan? Sedangkan tripod ni just nak pacak kamera je kan, nak pacak smartphone je lah kan? Dia ada banyak faktor sebenarnya. Yes, memang betul, tripod yang murah ni kelebihan dia adalah masih lagi kita boleh sangga phone kita kan. Macam saya sekarang ni, saya dah sangga saya punya phone holder saya. Phone holder ni korang boleh beli je dekat Mr. DIY tu semua. Korang boleh sangga, kemudian korang dah boleh pacak smartphone tu macam biasa lah kan. So korang nak buat video macam live streaming ke, nak buat video cakap-cakap macam ML Studio, so tripod yang murah RM20 ni pun dah cukup sebenarnya. Cumanya kita risau adalah security. Maksud security ni maksudnya apa? Dia punya binaan. Dia punya binaan body ni, dia punya tripod ni, kita rasa dia punya besi ni memang very cheap. Dia feel rasa murah tu saya tak kisah sangat. Dia isu apabila kita dah start sangga plate kamera, kemudian kita letak pada tripod. So contoh kalau macam kita sangga dekat dalam DSLR yang berat-berat macam ni kan. So bila saya cuba alih sikit, saya rasa macam plate tu dia nak start buka tau. So kita tak rasa yakin lah dengan tripod tu. Yelah sebab DSLR ni sekali beli dalam RM2,500, RM3,000. So kalau DSLR ni jatuh, habislah melayang RM3,000, RM4,000 aku ni. Okay. Dan kalau tripod murah ni pula, kalau kita nak buat kerja-kerja macam panning kiri kanan maksudnya nak pan kiri, nak pan kanan, nak tilt atas, bawah tu semua, dia punya movement agak jaggy lah. Tapi kalau siapa yang ada stable hands dan ada kaedah yang tepat, okey je sebenarnya. Sekarang ni kita berpindah pula kepada tripod yang berharga RM150 yang saya baru beli daripada jenama Yunteng VCT169RM. Tripod ni for sure sama juga, kita boleh sangga kita punya kamera smartphone tu semua. Tak ada isu apa-apa. Dan straightforward, tripod tu memang kita rasa binaan dia memang sangat-sangat strong lah. Memang sangat-sangat kukuh, dia tak goyang kiri kanan tu semua. Bila kita dah start screw kita punya kamera yang berat-berat ke, macam Canon 550D ke apa kan, saya dapati dia punya binaan tu jauh lebih kukuh lah berbanding dengan tripod RM20 tu tadi. Kemudian ketinggian kita boleh capai tahap eye level. Kalau macam tripod murah ni, misal kata saya punya ketinggian adalah 165cm, dia punya ketinggian untuk this one hanyalah 140cm. So saya terpaksa memandang bawah kepada kamera. Sekarang macam ni lah. Tapi lagi elok sebenarnya kita punya mata sama dengan lens macam ni. Lebih kurang macam ni kan. So tripod Yunteng tu boleh buat. Dan feature yang paling saya suka adalah dia boleh buat smooth pan kiri, kanan, atas dan juga bawah. Ataupun istilah sebenarnya adalah floating, terbuai-buai macam korang main boat atas air tu kan, terbuai-buai kan. Shot-shot yang macam ni korang boleh tengok lah dekat dalam konten Mr. Kokom ke MTAS Production. Dia memang suka buat jenis-jenis floating macam tu. Ramai kata itu adalah stabilizer. Itu bukan stabilizer, itu adalah tripod shot kita boleh buat macam tu. So itu adalah kelebihan kalau kita beli tripod yang mahal lah. Dan saya tak perlu ulas lah bahagian security. Bila kita dah lock dekat kita punya tripod, kita punya kamera pun very sturdy. Kalau kita goyang sikit pun, kita memang takkan rasa lah dia punya jaggy shakiness tu semua kan. So in conclusion, adakah saya nak suruh you guys untuk beli tripod yang RM150, RM200, RM300, RM500 macam tu kan? Jawab saya tak pun. Sebab korang kena fikir balik apa yang korang nak shoot. Kalau macam just sekadar nak buat video live streaming, saya rasa tripod yang RM20 ni pun dah cukup sebenarnya. Tetapi kalau korang ni jenis macam agak heavy shooting, selalu buat video dengan klien, pakai pula kamera DSLR, mirrorless tu semua, lepas tu tambah lagi aksesori sana, kiri pun ada aksesori, kanan pun ada aksesori tu semua. So dia makin berat dan dia tidak stabil. Dan saya risau bila korang just nak jimat like RM100, so korang beli dah tripod RM20 ni, kemudian bila dah sangga DSLR tu, kemudian DSLR tu jatuh, korang sebenarnya rugi RM3-4,000. So orang-orang yang menggunakan video sebagai kerjaya dia, buat video wedding ke, teruslah invest kepada tripod yang agak mahal sikit ni. Pada saya sangat-sangat berbaloi. Security is everything lah pada saya. Plus korang boleh dapat feature-feature macam floating tadi. Dan next video insyaAllah saya akan ajar cara korang nak buat floating macam tu. So itu sajalah kot untuk video kali ni. Apa yang lagi yang you guys nak tahu berkenaan dengan video ke, cara nak buat video ke, cara nak edit ke apa, boleh komen kat bawah. Saya Cikgu Luan, Sabar Gil, saya Rotan.